Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi, yang berada di pusat dakwah ataupun yang berada di alam maya, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang masa yang diberi kepada kita berada dalam majlis ilmu di pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Kita berada di fasa yang ketiga. Kalau 10 yang pertama dikelilingi dengan rahmat Allah, 10 yang kedua dengan maghfirah, dan 10 yang ketiga dikelilingi dengan itqum minan nar. Mudah-mudahan kita kesemuanya termasuk tersenarai pada golongan yang disebut oleh Nabi tentang itqum minan nar, tentang nama-nama kita terpadam pada pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila berada di fasa yang ketiga ini yang menjadi satu rebutan bagi orang mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadat, ahli yang beriman, iaitulah menanti, menunggu, mencari ruang peluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah hanya berlaku satu malam dalam setahun, dalam satu malam daripada bulan Ramadan, dan satu malam juga daripada 10 akhir Ramadan. Jadi kita makin kecil dah, daripada satu tahun kepada satu bulan, daripada satu bulan kepada 10 akhir Ramadan. Dan kita sedia maklum pada malam-malam ini ada mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita pernah dengar juga bagaimana kelebihan ini, kelebihan pada malam yang lain, iaitulah pada malam Isra' dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada malam Isra' Mi'raj juga menggambarkan kepada kita malam yang singkat, tetapi Allah telah memperjalankan hambanya dengan susuk tubuh badan, ruh dan jasad, bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha malam itu. Dan begitu juga kita dapat melihat tentang malam, kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dan kita tahu pada malam Lailatul Qadar ini juga ada kelebihan yang tersendiri ataupun dikenali dengan malam turunnya Al-Quran daripada langit, daripada mahfuz Allah ke langit dunia.
Satu malam yang sangat istimewa. Sehingga kan Nabi SAW, rumahnya kita kata berjirankan dengan masjid. Kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, makam Nabi itu itulah rumah dia, rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Duduk kembang dengan masjid. Apabila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi tak balik rumah. Nabi tak balik rumah. Sedangkan langkah 2-3 langkah masuk dalam rumah, tapi Nabi tak balik rumah. Beriktikaf dalam masjid 10 akhir Ramadan. Kalau rumah yang tepi masjid tak balik, maksudnya rumah jauh-jauh tu lebih-lebih lagi lah tak balik. Kita nak kena faham begitu. Tidak, kalau rumah tepi masjid boleh balik dalam 2-3 saat masuk masjid balik. Tapi Nabi tak keluar. Setengah riwayat menyatakan sampai sikat rambut Nabi pun Nabi holok kepala. Sampai sebegitu tuan-tuan. Gambaran bagaimana kesungguhan dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu sendiri. Dan diikutilah para sahabat dan diikutilah pada Ummul Mukminin. Isteri-isteri Nabi pun beriktikaf. Cuma dalam keadaan dunia kita bekerjaya hari ini, kadang-kadang masa kita lah. Mungkin kita tak boleh, apa salahnya waktu malam. Malam kita tunggu selepas daripada buka puasa sampai kepada sahur, esok tu balik pergi kerja. Mungkin dah sampai pencen nanti ni, pergi. Allah irham. Mungkin tokoh ulama kedah kita, Ustaz Azhari Abdul Razak, menantu Pak Ayah Junid, bekas ahli Dewan Undangan Sungai Limau dulu. Tuan-tuan, dia masa dia uzur dah sakit tuan-tuan, dalam uncang kita kata kencing itu pun bawa pergi 10 akhir Ramadan tidur di masjid. Itu ulama tuan-tuan. Pakai pek kencing tu, bawa pek kencing tu pergi tidur di masjid 10 akhir Ramadan. Kesungguhannya waktu dah tak sihat begitu, hak sihat telah lah beriktikaf. Biasanya orang yang kuat beriktikaf di masjid ni yang dapat tarbiyah secara langsung daripada India dan Pakistan. Hak Arab ni tak apa nak jadi. Hak mengaji Arab ni, hak buat iktikaf ni tak apa nak jadi. Kalau orang tu mengaji India Pakistan, insya-Allah depa ni boleh betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diceritakan oleh Al-Fadhil mantan mufti kita Datuk Syekh Badaruddin, bagaimana seorang ulama di India yang kita kata 2000 kilo, mana satu tempat yang jauh daripada India, mai beriktikaf dengan Syed Abu Hasan Ali An-Nadawi. Dalam naik kereta api tu duk khatam Quran 2-3 kali ya tuan-tuan. Nak sampai tu mai tanda pun nak beriktikaf dengan Abu Hasan Ali An-Nadawi. Allah yarham. Kedua-duanya. Bagaimana seorang ulama mengenali ulama, masya-Allah tuan-tuan. Dia boleh iktikaf di masjid tempat dia, kampung dia, tapi nak bersama dengan Abu Hasan Ali An-Nadawi, guru kepada Syekh Fahmi Damat, Allah yarham. Guru kepada kita kata ramailah Syekh Badaruddin sendiri, guru padanya, dan guru kepada speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan pada hari ini, tokoh-tokoh besar lah. Tengok bagaimana ulama tu sendiri semata-mata main nak duduk bersama dengan ulama. Dia ada ulama, nak duduk dengan ulama, nak beriktikaf. Pasal apa tuan-tuan? Mengharapkan ulama-ulama salihin berdoa. Doa. Dia harap sebab dalam doa tu biar aku ada sekali. Dalam doa biar aku ni duduk bersama dengan habis iktikaf balik. Kesungguhan ini hanya berlaku di India, Pakistan. Kita cuma di Malaysia ni nak kena bentuk lah. Perlu kepada tokoh-tokoh yang disebut tadi lah. Allah yarham Ustaz Azhari tadi sebab mengaji di sana. Sampai kepada uzur pun beriktikaf. Jadi gambaran, kalau Nabi SAW rumah sebelah masjid tak balik. Jadi nak menggambarkan kita pada 10 akhir Ramadan ini, kita nak kena bersungguh-sungguh. Masa kita biarlah habis di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Beriktikaf. Di sana ada bab kitab fiqh, sana ada kitab babul i'tikaf. Kalau nak ikut bab tu memang payah sikitlah. Masuk tu tak boleh nak keluar. Jadi terbatas. Jadi kalau ikut nak ikut semua tu pakai tak dapat apa kita. Jadi kita dapatlah setakat mana yang kita boleh di pada malam-malam 10 akhir Ramadan ini. Apatah lagi sebahagian masjid surau yang
melakukan qiyam. Di samping yang setengah Masjid Surau yang sembahyang tarawih ditangguhkan witirnya di tengah malam. Setengah Masjid Surau dia buat tarawih, buat witir, tengah malam dia buat sembahyang sunat taubat dan sembahyang sunat tasbih. Tak sadu balah lah. Yang kita nak balah tapi sembahyang, tak bangkit sembahyang. Nak buat tasbih ke, nak buat taubat ke, nak buat witir ke, tak sah duk balah. Tak sah duk kata no hadis no pergi ni Mekah Madinah buat tasbih, nak buat witir pasal apa hangpa nak buat tasbih. Tak sah duk bahas buat tu. Yang duk bahas tak bangkit sembahyang. Kesemuanya baik. Kesemuanya baik. Yang tak baik tak bangkit sembahyang. Tu saja tuan-tuan. Dan masing-masing kita tahu kalau sembahyang tasbih punya kelebihan dan sendiri. Seperti mana disebut, sekira mana kita pernah melakukan dosa kita sebanyak butiran pasir yang berada di pesisiran pantai. Siapa nak boleh bilang tuan-tuan? Tak mampu bilang. Kalaulah kita melakukan mengerjakan sembahyang sunat tasbih, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Hak tu hak bulan biasa. Cuba bayangkan kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, kena malam tu malam Lailatul Qadar pula. Cuba kali tengok, kalau butiran pasir yang berada di pesisiran pantai kita tak terbilang, tak tahu nak bilang, lepas tu kali dengan 1000 bulan pula tuan-tuan. Inilah kita kata gabungan bagaimana untuk mendapat pahala. Sebab itu ulama-ulama as-salihin tuan-tuan, contohnya Imam Hanafi, ulama besar tuan-tuan, dia khatam Quran 60 kali, 61 kali tuan-tuan, lebih pada Imam Syafi'i. 61 kali khatam Quran pada bulan Ramadan tuan-tuan. Ulama yang sempat berguru dengan sahabat, ulama tabi'in tuan-tuan, 61 kali khatam. Dia khatam siang sekali, malam sekali. Hak malam mana? Berqiyam. Bayang tarawih tu 30 juzuk terus tuan-tuan. Kita tengok, kita biasa-biasa hari ni pun di Indonesia ada 8 jam tuan-tuan. 8 jam setiap malam khatam Quran daripada sembahyang tarawih. 8 jam boleh khatam. Allah bagi. Sebab apa? Sebab kita nak kena faham Quran ini mukjizat. Jangan diikut kepala otak kita. Dan yang kita kata ni, Allah beri keberkatan waktu. Hak berkat ni kita tak boleh nak terjemah tuan-tuan. Kita duduk gitu, kita semayang di situ tuan-tuan, kita dapatlah. Masa di Mesir dulu, anda pernah ikut semayang di dekat makam Imam Syafi'i, masjid 4 tingkat. Golongan Salafi lah semayang sana. Ramadan 4 kali khatam Quran. Kebetulan yang jadi imamnya seorang Dr. Azhar, Dr. Usama, Kuliah Usuluddin, jadi imam dia tu. 4 kali khatam dalam Ramadan, dalam keadaan sembahyang. Surah Baqarah 1 rakaat tuan-tuan, Surah Imran 1 rakaat saja. Masjid 4 tingkat penuh. Maksudnya ada satu kekuatan yang kita duk biasa dengan ayat lazim, duk biasa ambil, tapi dia orang pun buat 8 saja tuan-tuan. Dia tak buat 20, buat 8, tapi 4 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Kita tengok di sana ada orang macam di Indonesia, jiran kita, bagaimana kita kata setiap malam khatam Al-Quran. Mungkin di sebahagian anak-anak tahfiz malam 10 juzuk, malam 15 juzuk, yang dah tamat hafazan Quran. Biasanya anak-anak kita dah tamat hafazan Quran, dia hafal Quran habis, dia akan ulang sehari juzuk. Dah sehari juzuk, dia tak salah, dia akan masuk sehari 3 juzuk, dia baca 3 juzuk, tak salah, dia akan masuk 5 juzuk. Ulang oleh 5 juzuk, tak salah, dia akan masuk 7 juzuk. Dan peringkat tu tengok, dah 7 juzuk tak salah, dia akan masuk sehari 10. Sehari 10, guru akan pantau, tengok tak salah, sehari 15. Next sehari 15, dan masuk hari yang berikutnya tak salah, mana 2 hari sekali khatam, 2 kali sekali khatam, dia akan baca sehari khatam Quran. Ini anak-anak tahfiz kita. Tapi tuan-tuan yang Yasin pun tak ingat, dengar ni fikir, macam mana boleh khatam Quran sehari sekali?
Dan kita apabila sebut tentang Imam Abu Hanifah ni bukan beranak-beranak jadi imam terus. Mengaji dulu, beramal hafal Quran, kita kata umur 10 tahun Quran dah 30 juzuk dalam dada. Cuba bayangkan 10 juzuk diulang, ulang, baca, sampailah kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam bulan Ramadan boleh khatam 61 kali. Sejarah. Kalau kita kata sibuk, tengok lagi tuan-tuan, imam kita Imam Syafi'i sekali sendiri juga masuk Ramadan, bulan-bulan ini sibuk mengajak kita tulis kitab, tapi bulan Ramadan tarik handbrake habis. Tarik handbrake Ramadan dengan apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Depa tulis kitab, syarah tafsir. Depa faham betul-betul. Bukan sakat tulis, bukan sakat baca, praktik tulis. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Depa menjadikan bulan Ramadan ini bulan Quran, betul-betul bulan Quran. Apa tidaknya? Imam Syafi'i sendiri kata 2 kali dalam bulan Ramadan. Mungkin hampir sama Imam Hanafi tadi, siangnya sekali, malamnya sekali. Malamnya mana? Dalam keadaan berqiyam, sembahyang tarawih itu lah. Dalam sembahyang tarawih itu khatam Quran. Sebab itu kita jangan rasa pelik bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, sehari 300 rakaat sembahyang sunat. Imam, kita duk sembahyang sunat ba'diyah pun kita rasa banyak dah. Bilang qabliyah ba'diyah 12, rasa banyak. Dah, Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat sehari semalam. Inilah kita kata karamah yang Allah beri kepada ulama-ulama as-salihin. Di sana juga di antara ulama-ulama yang khatam Quran 2 kali sehari ialah Abu Aswad Ad-Du'ali. Siapa Abu Aswad Ad-Du'ali? Itulah ulama yang meletakkan titik dan baris pada Al-Quran. Quran asal kita tak ada titik, tak ada baris tuan-tuan. Tak ada. Kalau tengok kita pergi di muzium di Mekah ataupun di Madinah, Quran asal titik tak ada, baris tak ada. Cuma itulah Quran yang dibaca zaman Rasulullah. Itulah Quran dibaca di zaman sahabat-sahabat. Patut sampai zaman tabi'in dah Abu Aswad Ad-Du'ali ini. Apabila Islam dah masuk ke China, apabila Islam dah sampai ke benua India dan sebagainya, apabila Islam dah sampai di Eropah, orang-orang ajnabi termasuk kita adalah orang yang bukan orang Arab, tak tahu nak beza ba dengan ta dengan sa. Jadi Allah ilhamkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali ini meletakkan titik dan baris kepada Al-Quran. Dia bid'ah tuan-tuan. Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi bid'ah hasanah. Dia sendiri itu 2 kali khatam. Anaknya sehari 2 kali khatam Quran. Abu Aswad Ad-Du'ali termasuk Salih bin Kaisan, termasuk sahabat Nabi Sa'id bin Jubair. Dan ada lagi di sana ulama yang bernama Sulaim bin Attar daripada At-Tabi'in, sehari 3 kali khatam tuan. Sehari 3 kali khatam. Ni orang yang memburu Lailatul Qadar, yang menghidupkan Ramadan ini dengan bulan Al-Quran tadi. Puan kita kata paling banyak yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Tibyan fi Hamalatul Quran. Kalau Sulaim ni daripada tabi'in ini, dia khatam sehari 3 kali. Bahkan beliau pernah turut serta dalam berperang penaklukan Mesir ketika mana zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Bukan baca Quran ni duk mengatik saja, pergi perang. Kita ni pegang-pegang tasbih tak tahu dunia dah. Apa nak jadi pada negeri, apa nak jadi negara, kita ikut siapa? Ni ulama yang khatam Quran Sulaim bin Attar ini, walaupun sehari 3 kali khatam Quran, ikut perang, ikut berjuang mempertahankan Islam. Ni kadang-kadang kita hari ni selesa kita hafal Quran ni, baca Quran, tak mau minta dah dunia apa nak jadi kepada masyarakat fuqara wal masakin, apa nak jadi pada umat, tak mikir. Tak betul. Imam Abu Hanifah tadi bukan sakat imam biasa,
Dan Imam Syafi'i sendiri pernah dipenjarakan. Pernah dipenjara. Menunjukkan bukan sakat kita kata Al-Quran, mereka adalah pejuang kepada agama Islam itu sendiri. Dan di sana Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan termasuk Tibyan fi Hamalatul Quran menceritakan seorang ulama yang bernama Ibnul Khatib. Ibnul Khatib seorang ulama dan ketua hakim kepada satu kerajaan di Mesir sana, dapat khatam Quran sehari 8 kali. Sehari 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Ketua hakim. Kita ni hakim apa tak tahu? Ni kita nak bagi alasan macam mana ni? Takkan Imam Nawawi pakai ambil cerita Facebook, Google saja. Tak, tentu sanad yang dibawa oleh Imam An-Nawawi yang tidak ada pertikaian. Ditulis dalam kitab Al-Kitab Al-Azkar, dia termasuk At-Tibyan fi Hamalatul Quran. Ibnu Khatib khatam Quran 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Ini dia orang yang mengejar, kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam memburu Lailatul Qadar. Dan di sana Ibnu Qudamah meriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawa tidak ada batasan hal tilawatul Quran. Tak batas. Dia bergantunglah kepada semangat, kekuatan, karamah yang Allah beri kepada si pembaca tadi. Jangan kita hukum dia. Tak ada had. Quran itu mukjizat. Allah nak beri lebih kepada siapa, dia boleh beri lebih kepada sesiapa lagi. Bahkan Nabi SAW membuat satu, kita kata satu batasan kepada kita, yang mana Nabi menyebut bahawa mengkhatamkan Quran kurang daripada 3 hari maka sulit untuk, kita kata, untuk merenungkannya. Kalau lebih, kita kata Allahumma salli ala sayyidina 3 hari, maknanya sehari sekali dikhatam apa semua tu, dia nak memahami maksud tafsir tu agak tadabbur, tu agak sukar sikit. Walau bagaimanapun secara umumnya tidak ada menjadi satu kesalahan. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahawa tidak ada batasan. Dalam mana? Dalam kita nak mengkhatam Quran, nak lebih 3 hari ke ataupun kurang daripada 3 hari. Cuma di sana ulama menyebut, setengah menyatakan makruh kalau 40 hari tak khatam Quran. Jadi makruh lah. Seeloknya paling lewat sebulan sekali. Lepas tu di sana juga ulama menyebut tentang perlu kepada kita kata iqabah, denda. Kalau hari ni kita tak sempat duk kalut dengan kacau bubuk lambuk di luar sana, tak cukup baca, bawa ke depan, tunda ke depan. Maksudnya hari ni kita tak baca, qada, esok qada dengan apa? Dengan Quran yang kita tinggal itu sendiri. Ini kita tengok bagaimana ulama-ulama itu sendiri dalam menyebut tentang Al-Quran itu sendiri yang tidak terputus dengan Ramadan itu sendiri. Dan di sana sesibuk-sibuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan, seminggu sekali khatam Quran. Seminggu sekali khatam Quran. Menjadi khalifah, tuan-tuan. Orang nombor 1 negara, bukan semenanjung Arab sampai kepada Mesir, sampai kepada, kita kata, jatuhnya kerajaan Parsi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu pun sibuk-sibuk itu pun seminggu sekali khatam Quran. Dia mula hari Jumaat, dia khatam hari Khamis. Ini bagi orang yang berkerjaya, orang yang tak pencet, yang ada tanggungjawab, tugasan. Jadi elok baiklah seminggu sekali khatam Quran, tuan-tuan. Khatam Quran itu, ini kita tengok bagaimana kesungguhan mereka. Apatah lagi kita tadi bulan Ramadan, bulan ini, dalam kita menunggu Lailatul Qadar ini. Cuba bayangkan Al-Quran, tuan-tuan, kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad, mampukah kita nak baca Qul Huwallah sampai 83 tahun? Sebab tu ada ulama-ulama, tuan-tuan, dia ambil kelebihan ini. Sebab Qul Huwallah sulus-sulus Quran, 1/3 Quran. Jadi kalau baca 3 kali Qul Huwallah, dapat pahala sebuah Quran.
Dia macam ni tuan-tuan. Dia buat macam ni. Dia sembahyang 2 rakaat, baca qul Allah, tarik 1, 2, 3, 4. Tuan-tuan pernah buat tak? Macam mana ulama-ulama fikir nak baca qul Allah sampai 1 rakaat 100 kali? Salah tak? Salah apa? Dia nak khatam Quran 30 juzuk, kita kata baca Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, tak ingat, tak puas aku baca qul Allah. Kalau 3 kali pahala sebuah Quran, 6 kali 2 kali Quran, 100 kali berapa tuan-tuan? Hak tu yang mampu nak ingat, tak ada nak ingat lagi. Baca buka Quran pun tersalah bagai atas bawah. Buat jadi tuan-tuan, pegang tasbih, baca qul Allah 2 rakaat, 1 rakaat 100, 1 rakaat 100. Allah Akbar. Sebab bacaan yang paling afdal adalah bacaan dalam sembahyang. Cuma hari ni kadang-kadang kita buka Quran, itu bacaan yang terbaik. Cuma tak dianjurkanlah untuk sembahyang fardu. Takut jadi rukun baru pula. Nak sembahyang buka Quran, kacau. Sembahyang sunat ni dipersilakan. Dipersilakan untuk kita baca Quran sebanyak-banyak dalam sembahyang. Sebab baca Quran tu dah baik dah, tapi baca dalam sembahyang lagi-lagi baik. Dalam kita duk baca pula, kena malam Lailatul Qadar pula, berbayang tuan-tuan. Inilah ruang peluang yang berbaki kepada kita tuan-tuan. Kalaulah kita tidak manfaat sepenuh, belum tentu lagi kita nak tahu nikmat Ramadan ni. Allah wajibkan kita keluar zakat. Zakat apa? Untuk fuqara wal masakin tuan-tuan. Fuqara masakin, pergi tengok ziarah depa, tengok tuan-tuan. Baru kita rasa kemungkinan kita tahun depan pun belum tentu lagi bertemu dengan Ramadan tuan-tuan. Dalam kita kata Ramadan, bulan sembahyang, bulan Quran, bulan berkebajikan. Kebajikan secara per kepala. Kalau hak zakat biasa, dia ikut haul dan nisab. Cukup berapa harga emas dan sebagainya. Tapi untuk zakat fitrah, RM1.5. Takkan RM1.5 tak ada kot. Paling rendah RM1.5. Paling mahal 21 ke 24. 21 paling. Hak tu hak makan basmati. Jangan kita berkira dengan Allah Ta'ala. Kita ada kemampuan yang RM7, yang RM14, 21. Kita buat tu untuk pelaburan akhirat. Jangan kita nampak kita bagi orang RM21 tu kita rasa rugi. Dah, hak RM21 tu, hak tu kita akan tengok pada hari kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak tuan-tuan. Apatah bulan Ramadan ini, bulan yang kita kata merebut, patutnya kita nak bagi yang terbaik, bukan nak pilih RM1.5 tu. Kita ada berkemampuan sebab lepas Ramadan dia tak jadi zakat dah, tak jadi zakat fitrah dah. Kalau kita yang faham betul-betul, hadut mengaji betul-betul ni, kita ada kemampuan, kita hak RM14, kita bayar RM12, RM21 tu. Ikut kita ni level kita RM7 contohnya, tapi kita bayar RM14. Level kita RM14, tapi kita bayar RM21. Ini tanda orang yang beriman, merebut ruang peluang untuk melakukan saham yang terbaik pada dirinya hari akhirat. Bukan hak kita hak 21 duk cari hak RM1.5. Tu tak betul. Tu tak betul. Jadi Ramadan yang berbaki kita pada kita tidak masuk fasa yang kedua pada malam kita kata masuk 10 akhir Ramadan. Ialah dibincang, dibahas oleh ulama di sana. Kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada disebut tentang hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil. Bagi orang yang hak tu orang yang main angka tuan-tuan. Tapi orang beriman dia tak main ganjil dah. Dia kira 10 akhir Ramadan tu sama. Sama. Sebab rahsia kita pun tak tahu bila bulan Ramadan itu, bila malam Lailatul Qadar itu, kita tak tahu. Rahsia di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, kalaulah apakah doa yang paling aku nak baca sepanjang Ramadan ini, termasuk
di 10 akhir Ramadan. Doa yang selalu kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Lah ustaz, mudah doa tu. Iyalah, dapat syurga ni dapat segala-gala, tuan-tuan. Kalau terbebas dari neraka, selamat segala-galanya. Kecil kan tuan-tuan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tambah lagi. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Tambah lagi. Doa kita supaya Allah ampunkan diri kita, ampunkan dosa kedua ibu ayah kita. Doa tu lah tuan-tuan. Doa itu berbanyak. Cuma satu doa yang kita tengok bagaimana seorang ulama, Sayyidina Umar bin Aziz radhiyallahu anhu, dia baca, dia terkenal dah orang yang baik, sangat hebat tuan-tuan, tapi dia berdoa. Bagaimana seorang pemimpin, seorang ulama yang soleh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Bukan jadi pemimpin makin sombong. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada engkau kejahatan diriku sendiri. Kita ni jahat. Banyak kejahatan nafsu yang ada pada diri kita. Dia berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi. Kejahatan diri kita dah ada, dan minta lindung daripada Allah kejahatan selain orang di keliling kita, dalam pejabat kita. Ada cemburu, ada dengki. Ada pangkat di sudut cemburu, di sudut pangkat, mungkin di sudut pendapatan dan sebagainya. Wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Dan minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk, bukan di kalangan manusia saja, berbagai-bagai makhluk Allah taala jadi minta lindung daripada Allah. Inilah doa yang dibaca di sebulan tersebut oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz, dan Imam An-Nawawi mengambil, meletakkan dalam hizib Imam An-Nawawi. Kalau tuan-tuan nak tengok doa ni di mana, baca, tengok dalam hizib Imam Nawawi ada. Imam Nawawi sendiri pun baca, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Doa lah banyak tuan-tuan. Dan doa yang perlu kita baca ialah supaya Allah redha kepada kita. Redha dalam arti kata apa? Dalam keadaan kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, engkau matilah aku dalam kau redha. Redha pada diri kita. Yang pasti kita akan mati. Suka tak suka pun kita akan mati. Persoalannya, Allah redha tak redha kita? Maka berdoalah. Berdoalah. Sehingga Nabi Yusuf AS berdoa untuk diri dia, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Nabi, Rasul, doa untuk diri dia, tawaffani muslimah, matilah aku dalam keadaan sebagai seorang Islam, wa alhiqni bis salihin, maka himpunlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita hidup di dunia, kita nak bersama, berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu jangan kita samaratakan orang-orang soleh dengan kita hari ini. Tengok hari ini dalam dunia Facebook, dunia Google, WhatsApp, hina ulama jadi pesta. Dalam khilaf ulama, kita kata hari ini sampai tidak hormat. Di antara ulama dengan ulama, kadang-kadang banyak berlaku, kita kata hak salafi, wahabi ni lah tuan-tuan. Dia pukul rata semua, bulldozer semua ulama ni. Sedangkan ulama sama ulama dia khilaf, dia beradab tuan-tuan. Kita hak mengaji WhatsApp, Facebook ni lah tuan-tuan. Senangkan kita kata Imam Abu Hanifah tadi, Imam Syafi'i tadi, yang kita kata kadang-kadang sampai tak mau bermazhab Syafi'i, kami nak ikut ahli sunnah salafi saja, nak ikut Quran hadis saja. Hei, Imam Syafi'i ni tak faham Quran hadis ke? Dialah yang menterjemahkan, memahamkan Quran dan hadis. Adakah dia maknanya hampa lebih alim pada dia? Imam Nawawi sendiri bermazhabkan Imam Syafi'i. Imam Ibn Qasir sendiri bermazhabkan Imam Syafi'i. Imam Muslim bermazhabkan Imam Syafi'i. Imam Bukhari sendiri bermazhabkan Imam Syafi'i. Tiba-tiba kita 2-3 hari ini mempertikaikan mazhab Imam Syafi'i. Kita duduk Malaysia tak perlu Imam Syafi'i, tak perlu mazhab Imam Syafi'i. Kita siapa? Adakah kita sealim Imam Nawawi? Adakah kita sealim Imam
Kita kata Imam Bukhari Muslim. Jadi inilah bezanya kita dengan ulama, tuan-tuan. Nabi Yusuf berdoa supaya dimasukkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dia Nabi, dia Rasul, mengharapkan lagi duduk bersama dengan orang soleh. Jadi sebab itu beradab, berakhlaklah kita dengan ulama-ulama, tuan-tuan. Jangan hanya berkiblatkan hak ni, tuan-tuan. Ni Tok Guru penyesat banyak dalam ni, tuan-tuan. Kalau hanya duduk ngaji dalam WhatsApp Google ni, tuan-tuan, kita tidak beradab, berakhlak dengan guru, tuan-tuan. Akhirnya kita tak tahu hak mana beza ulama yang sebenar. Dan di sinilah musuh-musuh menggunakan untuk menghancurkan Islam pada hari ini, tuan-tuan, tanpa kita sedari. Sebab itu seorang ulama, Allahumma salli ala sayyidina, buta mata tapi tak buta hati, Allah yarham, Syekh Abdul Aziz bin Baz, tuan-tuan. Di antara fatwanya mengharamkan bawa telefon masuk dalam masjid. Haram. Satu ketika dulu lah, ni tak ada, tuan-tuan. Satu ketika dulu taman handphone tu ada gambar, dia kata haram bawa masuk dalam masjid. Ana pun macam tuan-tuan juga lah, tak boleh terima. Tapi satu hari ana kata Masya Allah, bagaimana seorang ulama yang buta mata tetapi tak buta hati. Cuba bayangkan di depan Kaabah, di antara azan dan iqamah, tuan-tuan. Lepas azan iqamah, orang main sunat tu pakat duk sepi dekat Kaabah. Ya Allah, depan Kaabah waktu yang sangat mustajab untuk doa, bila dekat Kaabah haram. Hampa tak tahu beza sampai duk tawaf Kaabah, duk dekat Kaabah. Duk selfie dekat gambar buat secara langsung. Nak secara langsung dengan siapa? Yang nak nilai Allah bukan manusia. Ni tanpa kita sedar, kita bawa telefon ni, tuan-tuan. Telefon ni menghanyutkan kita, melupakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama buta mata tetapi tak buta hati. Sebab apa? Sebab benda ini banyak memesongkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Tak salah, harus, tapi berhati-hatilah. Dia akan memesongkan kita. Kalau silap-silap hari bulan ni, alhamdulillah kita kata ada yang buat rakaman secara langsung, hantar ke kawan-kawan kita, dapat pahala. Madalla ala khair ka fa'ili. Kita berkongsi benda yang baik dengan baik, kita pun dapat pahala, tapi hati-hati, tuan-tuan. Ulama yang kita kata yang hebat, yang terdepan sana, tuan-tuan. Dia kata sampai depan Kaabah pun hampa nak main handphone. Bila lagi hampa nak beribadat pada Allah Ta'ala? Bila lagi? Dalam duk baca-baca Quran tu, tiada selingan, boleh tengok lagi. Tapi kalau kita buka Quran semata-mata Quran, nak selingan tak mana? Quran aja. Tapi dalam ni, kawan telefon lagi, dalam kena berhenti je Quran. Lepas tu, kadang-kadang lupa terus dah. Dia nampak perangkat samar yang ada di sini terlalu banyak. Tak salah. Jadi berhati-hatilah. Jadi elok baik. Banyak lalu sampai masjid di sini pun ada aku. Dia kata masuk masjid tu tutup handphone. Tengah-tengah duduk sembahyang, bunyi handphone kita. Kreng. Ganggu kiri kanan. Berdosa tak? Berdosa. Asal harus. Tapi mengganggu orang bersembahyang dalam masjid seorang, berdosa tak? Berdosa. Termasuk duduk sembang belakang sana tu lah. Termasuk. Duduk dalam majlis ilmu, sembang. Duduk pejabat pun sembang. Jadi benda-benda kadang-kadang nampak macam ringkas, kecil, tetapi inilah beza kita berada dalam majlis ilmu, berbeza kita berada di bazar-bazar Ramadan. Allah Akbar. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam 10 akhir Ramadan yang berbaki kepada kita ni, tuan-tuan, masa yang agak kita kata terbatas, perbanyaklah pastikan Quran, baca Quran. Habis tak ada macam kita tadi, kukulah nak dapat baca qul Allah 100 kali lah sembahyang, tuan-tuan. Rakaat pertama 100 kali lagi, rakaat kedua kena malam tu Lailatul Qadar. Allah Akbar, tuan-tuan. Pahala banyak mana, tuan-tuan. Jadi rebutlah ruang peluang, tuan-tuan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, ahli keluarga kita, negeri dan negara kita dalam berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan terpenting. Kalau negeri tak aman,
Kalau Kedah saja nama Darul Aman, orang tak aman tak jadi, tuan-tuan. Jadi kita dengan negeri Kedah Darul Aman, kita doalah supaya Allah beri kesejahteraan pada diri kita, negeri dan negara kita, dan kerajaan yang sedang mengurus takbir ini. Satu-satu kerajaan yang mengharamkan judi. Kita merdeka 60 tahun dah. Inilah satu-satunya kerajaan yang boleh membatalkan judi seluruh negara. Batal judi pasal apa? Pasal Allah suruh. Bukan nak sebab nak tunjuk kita jadi kerajaan. Bukan nak tunjuk kita kata apa? Ego kita dah. Sebab Allah suruh perintah. Banyak lagi perkara-perkara yang baik yang kita boleh kongsi. Doakanlah supaya Allah beri kesejahteraan seluruh negeri Kedah, kepada pemimpin, kepada pengurus pentadbir, dan diri kita sendiri rakyat hidup dalam keadaan harmoni. Mudah-mudahan berkat Ramadan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashfa', min 'ainin la tadba', min dun nastajibu la rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.